Temu kembali kita di dalam cabaran projek IoT bersama dengan saya, iaitu JTF, yang mana pada bahagian pertama dan bahagian kedua. Sebelum ini, kalau kata anda yang telah menonton, saya telah tunjukkan kepada anda semua uh, apakah perkakasan-perkakasan yang kita akan gunakan dalam cabaran membina projek IoT ini, dan juga apakah perisian-perisian yang kita akan guna untuk menghasilkan kita punya program, dan juga visualisasi serta di manakah lokasi data-data yang kita akan perolehi, yang kita akan simpan. So, untuk sesiapa yang masih belum menonton pada bahagian pertama dan bahagian kedua, saya syorkan untuk anda untuk menonton dulu video yang pertama dan video yang kedua sebelum anda menonton video ini. Jadi kepada yang telah menonton video pertama dan kedua, so kita imbas semula. So pada video yang kedua, itu saya dah tunjukkan ada terdapat 3 perisian yang kita akan gunakan. So untuk pada bahagian ketiga ini, yang pertama sekali yang kita akan buat adalah untuk kita nak program kita punya microcontroller lah, di mana kalau kita anda ingat, kita menggunakan Node MCU, iaitu ESP8266 sebagai kita punya controller yang kita akan gunakan lah. Okay. So yang pertama sekali, apa yang kita perlu buat adalah sebelum kita memprogram kita punya microcontroller, pastikan microcontroller anda telah pun ada, iaitu yang ni. So pastikan microcontroller anda berada di hadapan anda lah. So ya, yang ni. Okay, ni microcontroller kita. So ESP8266. So yang ni kita akan sambungkan kepada kita punya breadboard ni, dan juga kita punya sensor lah. So kalau siapa yang masih ingat lagi, pada video pertama saya tunjukkan sensor DHT22, tetapi untuk kali ni saya telah ubah untuk kita gunakan DHT11. Dan juga untuk microcontroller apa yang kita akan gunakan juga, sebenarnya kita akan tukar tetapi untuk sebab kenapa kita tukar je, ya, untuk sebab apa kita tukar adalah nanti saya akan tunjukkan di akhir video bahagian 3 ni, apa punca kenapa kita perlu tukar microcontroller kita kepada microcontroller yang lain lah, iaitu saya akan pakai ESP32. Yang sebenarnya dia adalah Node MCU juga, tetapi dia orang kata lebih power dan juga dia punya GPIO yang lebih banyak. So antara sebab dia, so kita anda kena tontonlah video ni sehingga habis, baru kita akan tahu apa punca sebenarnya kenapa saya tukar. Okey, sekarang ni apa yang anda perlu buat, so ambil anda punya microcontroller. So yang ni, so saya nak anda semua pastikan anda cocok anda punya microcontroller ke komputer adalah untuk kita pastikan microcontroller kita bersambung dengan kita punya komputer. So pastikan kita punya ni telah disambungkan kepada kabel USB lah. So tengok, kita dah sambungkan kepada kita punya ni, dan sekarang kita nak buat penyambungan ke kita punya sensor lah. So pastikan kabel rainbow jumper kita telah dipasang kepada kita punya microcontroller lah. So kaki yang kita pilih adalah kaki kita akan pakai kaki di kosong lah. So di kosong yang ni, so kita akan pakai kaki di kosong, iaitu kaki paling atas sekali, yang mana yang ni wire oranye ni. So wire oranye ni, kalau tuan-tuan perasan, so kita akan sambungkan kepada kita punya sensor. So yang ni, okay.
betul, kalau tuan-tuan perasan dekat sini dia ada 3 kaki, yang mana setiap kaki ni kita cuba ni lah, satu kaki untuk signal, di tengah ni adalah kaki untuk positif, dan yang di akhir sekali adalah kaki untuk negatif. So sekarang kita letakkan di kita atas kita punya breadboard. Okey, tu kita pasang. So yang ni kita ambil keyboard ori ni, so kita sambungkan satu line dengan kaki signal, kaki signal sensor itulah. So itu yang pertama. Lepas tu kita ambil kaki positif kita, iaitu warna coklat. So pastikan apa wiring anda betul lah. So coklat pergi ke line yang ke kaki tengah lah. So untuk positif. So yang terakhir sekali, okey, yang ni, so anda boleh tengok kaki yang terakhir, yang mana kita ambil positif, itu ground, kabel merah adalah ground. So G lah kalau dekat kita punya microcontroller ESP8266. So kita sambungkan kaki yang terakhir, kaki sensor kita yang terakhir. So untuk panduan, sekiranya anda ragu-ragu, anda boleh tengok lah, anda boleh search ESP8266 pin out, di mana kita kalau kita tengok balik, kita tengok balik. So kalau tengok pada gambar di skrin anda, so kita gunakan kaki paling atas sekali, iaitu dia kosong, iaitu GPIO 16 lah ya, untuk kita punya input. So dan kita akan gunakan supply daripada 33 volt dan juga ground. Saya ambil yang paling bawah sekali lah. So sama dengan pada wire saya. So kita dah selesai. So apabila dah selesai di situ, sekarang ni apa yang anda perlu lakukan, anda perlu buka anda punya Arduino IDE. So anda bukalah mana-mana Arduino IDE anda. So Arduino IDE anda, so yang ni, so Arduino kita buka. So kita tunggulah, tunggu lama. Minta maaf, laptop saya laptop yang biasa, so dia ambil masa lama. So kalau kata laptop anda lebih mempunyai prosesor speed yang lebih laju, dia akan cepat lagi lah. Tapi sebabkan laptop saya laptop yang biasa, so dia lambat sikit lah. So dah buka. So biasa untuk anda mungkin dia tak akan buka macam saya lah, sebab saya dah ada program. So dia akan buka the last program yang kita open lah. So anda mungkin dia kosong, so tak ada masalah, sama je. Apa yang anda perlu buat adalah, untuk pertama sekali, yang penting sekali sebenarnya, untuk saya ceritakan semua berkaitan tentang apa yang ada di dalam Arduino IDE ni, mungkin akan mengambil masa yang lama lah. So video ni akan jadi panjang. So tapi kita akan buat secara ringkasan, di mana yang mana yang anda perlu tahu adalah atas ni mungkin anda boleh kena pasti sendirilah. So tapi yang benda shortcut ni adalah, yang pertama ini adalah verify, di mana ini adalah shortcut untuk kita, kalau kata nanti program kita dah siap, kita nak check sama ada error ataupun tidak pada kita punya program. So kita tekan butang verify lah. So yang sebelah dia adalah upload, di mana butang untuk kita upload program kita ke microcontroller yang kita gunakan. Lepas tu yang ni lah untuk, dia lah new, untuk kalau kata anda nak buat program baru, so anda boleh gunakan shortcut ni. Betul, yang ni adalah untuk open lah. Kalau kata anda dah ada program, anda boleh buka. Untuk kalau save, untuk kita simpan lah program yang kita telah buat. So itu secara ringkas. So yang atas ni lebih mudah lah, sebab dia dah ada tulis, so dah ada panduan, so anda boleh faham sendiri lah. So pertama sekali anda perlu buat sekarang adalah kita pergi ke tools. Lepas tu bila pergi ke tools, pastikan board anda adalah kita set kat sini adalah board not MCU 1.0. Tetapi untuk anda, mungkin anda cari, mungkin anda tak jumpa lah. Sebab kenapa?
Arduino IDE ni adalah sebenarnya produk Arduino. So board selain daripada buka Arduino, memang pada permulaannya tidak ada. So apa yang anda perlu buat adalah klik pada board manager. So anda search kat sini, iaitu cari Node MCU, ataupun kita ambil ialah ESP8266 Community. Di mana bila anda install ni, macam saya kita update lah, cuma update, so maksudnya ada version baru, so kita update. So pastikan anda telah install. So anda klik tadi install, dan pastikan anda ada sambungan internet lah untuk melakukan perkara ini. Tetapi sebelum untuk anda dapat keluar ESP8266 di board manager, saya terlupa sebenarnya. Tertinggal satu step. Tak apa, kita patah balik. Ya. Kita tunggu sebentar. So berapa lama proses ni dilakukan ni bergantung pada anda punya kelajuan internet lah. So untuk kita program ni, untuk projek kita ni memang cabaran projek kita pertama sekali memang kita kena internet. Sebab kalau anda ingat, dua program yang kita akan gunakan selepas daripada ini memang berada di internet. So nak tak nak memang kita kena ada internet yang bagus lah. Kalau tidak, memang kemungkinan besar untuk kita menyelesaikan projek kita ni tidak kesampaian lah, tidak tercapai hasrat tu, ya. Jadi pastikan anda ada talian internet yang baik. Tapi taklah anda memerlukan sehingga 100 Mbps ke hingga 300 Mbps. So, taklah selaju itu. Cuma paling kurang 10 Mbps pun dah kira okey lah. Sebab kena ingat, kita nak hantar data continuously lah. Kalau kata sekiranya berjaya projek kita nanti, so data akan dihantar setiap 10 saat kepada kita punya storage, database storage, dan perisian Grafana akan visualkan data kita dalam bentuk graf ataupun apa saja yang kita pilih lah. Jadi kita ini dah selesai, kita update. So sekarang ni macam saya kata, kita tinggal satu step sebelum anda boleh search board manager tadi tu, ESP8266 dekat anda punya board manager. Yang mana kalau kata anda cuba buat apa yang saya tunjukkan tadi, memang anda tidak akan jumpa. Punca dia adalah disebabkan pertama sekali tadi, anda kena pastikan dekat sini, pastikan anda telah menambah additional board manager URL. So macam ni, saya dah tambah lah. So disebabkan saya pakai ESP32 dan juga ESP8266 untuk beberapa projek saya, so saya bubuh dua link lah. So anda boleh hubung link ni lah, yang mana link ini anda boleh search saja dekat Google. Cara paling senang, ESP8266 board manager URL. So apa yang anda perlu buat, anda cuma perlu copy yang ini, iaitu copy yang ni pergi ke ruangan ini dan paste saja. Lepas tu klik OK. Lepas tu barulah anda akan nampak board manager tadi di anda akan nampak ESP8266 tadi di sini. Kalau tidak, memang anda tidak akan jumpa lah. So itu step yang pertama. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke step yang kedua.
So sekiranya dah selesai, anda dah lakukan, apa yang anda perlu pastikan pula, sekarang kita pergi ke tools, klik, cari Node MCU 1.0 lah. So cari, so boleh search kat sini lah. Sekiranya anda dah install, InsyaAllah dia akan berada di sini lah. So nampak dah ada berapa banyak lah bot-bot yang kita boleh pakai lah. So dekat sini, so Node MCU 1.0, klik dia. Okay, so dia nanti dekat sini dia akan ubah lah. So bot kita dah jadi bot MCU Node MCU 1.0, iaitu ESP12E modul. Itu yang kita pakai lah, ESP86. Lepas tu yang ni tak perlu set, tetapi yang penting kat sini yang ini. So port ni pastikan dia sama dengan port Node MCU kita. Sebab kalau kata tak sama, so program kita punya program tu tak akan sampai ke mana dulu dah. So kita tak boleh nak buat apa-apa. Okay, so macam mana cara kita nak check port Node MCU kita ni di PC kita ataupun di laptop kita adalah dengan kaedah kita klik sini, type device manager, so tekan enter. So pada yang geng-geng IT memang biasa lah, memang ni familiar. This step yang biasanya kita gunakan untuk check sama ada device kita connected to the laptop or PC or not. So kalau kata dia muncul dekat device manager ni, maksudnya ada connection lah. Tapi kalau tak ada, mungkin kena check balik lah. So check, klik pada port. So sekarang ni kita tengok kita punya Node MCU. So kenapa kita nak tengok sama ada ini nombor port berapa, so kita cabut. Lepas tu kita connect balik. Nampak? So check balik. So sekarang ni dia duduk dekat COM 11. So sekiranya anda dia tak naik macam ni, sepatutnya anda akan jumpa USB series CH340. So bila tak naik macam tu, kalau kata dia tulis saja macam biar USB biasa, so itu menandakan bahawa anda kena install lah driver CH340. Sebab dalam bot Node MCU ni kita pakai driver CH340 untuk membolehkan Node MCU ni communicate with our PC. So apa yang anda boleh buat, so anda boleh pergi balik ke Google. So anda boleh cari CH340 driver. So anda boleh install. So anda klik je kat sini. So anda boleh pilih lah sama ada kalau anda pakai Windows, so anda boleh klik ini link ni, ataupun kalau kata anda pakai Mac, so anda boleh pergi ke ni lah link yang telah diberikan untuk driver Mac. So lepas tu anda ikuti langkah-langkah yang diberikan lah macam biasalah. So install je, lepas tu disconnect balik, tu cucuk balik. So insyaAllah kalau dia akan jadi macam ni lah. So dia akan tunjuk USB serial TH340 COM nombor berapa, COM 11. So sekarang ni kita dah tahu kita punya Node MCU berada di COM 11. So kita kena pastikan dekat sini pun kita select COM 11. So sekarang kita dah so kalau anda perasan kat tepi ni dah muncul Node MCU 1.0 on COM 11. So sekarang kita dah siap setup kita punya microcontroller dengan Arduino IDE. So dia dah boleh berkomunikasi. Lepas tu sekarang ni apa yang kita nak buat, kita nak linkkan kita punya macam saya katalah, itu kalau kita ingat balik, kita nak hantar data kita ke database. Mana database yang kita gunakan adalah database di InfluxDB Cloud. So bila kita nak pakai InfluxDB Cloud,
So kita kena buat program lah untuk bagi arahan kepada microcontroller macam mana kita nak hantar data kita, iaitu data sensor kita, melalui internet dan disimpan pada InfluxDB Cloud. So kita nak buat kerja yang mudah, mana bila kita write program, so biasanya kita akan menggunakan library lah. Library ni adalah apa coding yang telah dihasilkan oleh orang-orang lain, especially kalau adalah Arduino. So library ni adalah orang yang contribute apa untuk orang lain gunakan library itulah, dan akan buat program berasaskan pada arahan di dalam library yang telah dihasilkan. So apa yang kita nak buat, so kita nak tambah library yang mana kita nak senang kerja kita. So pastikan manage library, sebab kalau kita tak tambah library sebelum kita nak gunakan, so memang kita tak akan mampu untuk memastikan kita punya program running lah. Sebab library tu kita tak install dulu kat dalam kita punya komputer. So maksudnya Arduino IDE ni tak ada pun library tu. So nak tak nak kita kena install dulu library tu. So antara library yang kita akan gunakan, so pertama adalah kita akan gunakan InfluxDB library. So ada search kat sini. So dia akan keluarnya ESP8266 InfluxDB. So dia sekarang ni sudah muncul version 3.20 InfluxDB client for Arduino. So kita install InfluxDB punya library. So dah habis install, kita install library, satu lagi library iaitu Wi-Fi multi lah, yang mana multi ESP8266 Wi-Fi. Okay, so kita install yang ni, Arduino Uno Wi-Fi library, dan juga so kita install yang itulah Arduino Wi-Fi mati. Itu, so kita dah selesai lah. Kita ada Node MCU Wi-Fi. So tak ada. So kita install yang tadilah, ESP Wi-Fi. So kita pakai Arduino Uno Wi-Fi Development ED library lah. So kita ambil yang tu. So kalau ataupun kalau agak tu susah, so cari kat sini je. Dia sepatutnya Wi-Fi multi.h. So yang ni lah. So Wi-Fi multi. So kita pakai yang ni. So kalau kata mungkin tak muncul tadi kat situ, apa yang anda boleh buat adalah boleh download dekat sini. Main file. So itu boleh
So boleh download lah. uh, Dekat sini lebih mudah lah kalau kata perlukan wifi. So boleh refer ke GitHub lah. So kat sini lebih mudah lah untuk anda. So kita install tu. So kalau kata anda install library yang betul, anda cuba perlu cari example. Pergi ke so ESP8266 InfluxDB. So kita cari yang ni. Kita ambil example ni je lah. So klik pada basic write. So ambil basic write. So dia akan keluar yang ni lah. Sebab kita nak cepatkan kita punya proses, kita ambil yang bersih example. So kita cuma akan edit example je lah. So ni cara memang cara simple. So anda tak perlu nak kena type daripada kosong. So dah ada semua. So macam saya kata tadi, ni macam ni ESP8266 Wi-Fi mati. Ni adalah library lah. So warna oranye ni adalah syntax. Kalau kata dalam Arduino, apabila anda nampak apa warna-warna oranye ni, dia adalah syntax. Syntax yang mana dia dah ada. Syntax tu adalah apa, macam satu arahan yang mana telah di singkatkan dia punya coding. Sebab yang mana coding tu sebenarnya duduk dalam library. So bila kita nak recall balik, so kita, sebab tu kenapa kita kena install library yang kita nak gunakan lah. So bila kita install, so dia akan ada syntax-syntax yang kita boleh gunakan lah untuk kita program. So kat sini apa yang anda perlu buat, kita tak perlu usik yang ni. So apa yang anda perlu buat cuma adalah kat sini, iaitu include InfluxDB client.h, enter hashtag InfluxDB cloud. So, pastikan yang ni. Lepas tu sebabkan kita guna satu lagi library yang saya terlupa, sebab teringat, sebab kita pakai sensor kan. Kita pakai apa, baru kita pakai ni. So sekejap, so kita connect balik kita punya ni. Alright, so nampak balik. So sebab kita nak pakai sensor DHT11, kita nak program kita punya sensor. So satu lagi library yang anda kena masukkan adalah library DHT sensor library for ESPX. Itu yang anda kena tambah lah. So cara nak tambah, klik include library, pergi ke manage library. Lepas tu cari je kat sini. Harap bersabar ya. Dia itu nama dia cabaran membina projek IoT, di mana salah satu challenge dia kalau kata anda ada laptop yang macam saya, so dia agak lambat lah. Okay, sekarang kita dah type, so tulis DHT, so nanti dia akan muncul lah. So kita try. Okay, so dia ada banyak lah. So apa sensor library kita akan pakai yang ni lah. So DHT sensor library for ESPX by BG Tokyo. So better pilih yang ni lah. Daripada yang ni dulu saya dah pakai. So
dia tak berapa nak compatible dengan apa ESP8266. So yang ni memang khas dibuat untuk ESP826 ataupun ESP32. So itu yang kita pilih, DHT Celebrity for ESPX. So kita install yang tu. Betul, kita tambah include DHT ESP.h. So kita tambah library untuk DHT sebab kita nak program kita punya DHT sensor. So yang ni kita anda kena tambah lah. So sekarang ni Wi-Fi AP SSID. So yang ni kita kena edit. So define Wi-Fi SSID. So kita bubuh lah kita punya Wi-Fi. So macam saya, so kita tengok lah kita punya so kita masukkanlah kita punya Wi-Fi. So password, yang mana password ni saya akan masukkan lah. So yang ni akan diblurkan supaya anda tak nampak saya punya password. Okay. Okay, lepas tu yes, betul kita kena bubuh apa InfluxDB URL. So di mana kita dapatkan InfluxDB URL? So yang ni anda kena buka anda punya InfluxDB account. Okay, anda kena ingat yang pada bahagian kedua saya dah suruh anda semua register so anda login anda punya account. Login anda punya cloud InfluxDB Cloud 2.0. Ya, kita login. Lepas tu apa yang anda perlu buat adalah pergi ke data, klik pada client libraries. So anda ambil link ni lah. So just copy to clipboard. So bila copy to clipboard, anda paste kat sini lah. So anda akan dapatlah URL dia. So mungkin URL anda dan saya mungkin tak sama. Okay, lepas tu anda masukkan token. Token ni pun depend on anda punya bucket lah ataupun ni. So token ni dia akan di-generate macam saya, mungkin dia berbeza. So apa yang anda buat, so generate okay, read and write token di mana, okay, klik sini. Lepas tu tulislah apa nama token anda. Lepas tu access bucket apa yang anda perlu, yang anda nak bagi access. So apa itu bucket? Bucket ni adalah tempat di mana kita data kita tu disimpan. So itu dipanggil bucket lah. So ini adalah bucket yang saya buat. So segala data akan duduk dalam bucket ni lah. So macam mana nak buat bucket ni? So pertama anda perlu klik create bucket lah. Macam saya tak boleh buat. Kalau anda perasan, you have reached the maximum number of bucket. So saya dah buat 2 bucket. So saya tak boleh nak buat bucket dah. So saya dah create dah. So apa kalau anda nak buat, anda klik create bucket. Betul anda namakanlah bucket anda tu bucket apa. So anda pergi ke setting. So inilah nama. Betul, data kita akan disimpan di dalam InfluxDB Cloud selama 30 hari saja. So selebih daripada 30 hari dia akan automatik akan delete. So kalau kata anda nak anda perlukan data tersebut, pastikan anda bawa backup lah. Setiap 30 hari tu anda akan copy data. Lepas tu 30 hari seterusnya anda buat lagi data. Anda kena collect data, buat backup manual balik. Ya, itu sebab kalau kata anda tak nak, anda boleh macam saya tunjuk pada video yang sebelum ni lah, di mana anda boleh upgrade anda punya plan. Dan anda boleh ni lah, sebab ini saya nak tunjukkan contoh pada anda. So saya tak pakai plan lah. So saya pakai yang basic punya plan. So free. Okay, kalau anda siap buat ni, betul anda pun dah ada token dia dah generate. So nanti anda boleh klik je ni, nanti anda akan nampak lah anda punya token tu. Copy saja apa anda punya token, lepas tu ambil, lepas tu pergi balik ke anda punya RDE, paste dekat ruangan ni lah. So anda modify bahagian tu. So untuk org ni adalah organisation ID, di mana anda boleh refer dekat
anda punya ni lah. So nama, so organisation ID berada di bawah anda punya email. Okey. Kalau kata anda dah selesai situ, yang ni anda boleh ni pastikan anda punya bucket name sama dengan di dalam anda punya InfluxDB Cloud. So kalau kata ESP86 semua besar, pastikan di sini pun adalah besar. So supaya tidak menjadi isu lah. Okey. Itu kita dah selesai pada bahagian yang atas. So kita yang ni tak perlu usik, jangan usik. So yang ni okey, kita rename nama kita punya data point. Data point adalah di mana orang kata data kita di park maksudnya. So kita declare kita punya data tu apa, nama dia, sebab nanti bila sampai ke InfluxDB Cloud, so kita tahu data tu data apa. Nanti dia akan keluar di sini lah. Okey. Lepas tu kita letak ni, nak kena tambah lah. Ada tulis DHT ESP. Lepas tu kita declare sebagai apa nama variable kita lah. Ataupun kita namakan kita punya sensor. So saya namakan sensor saya DHT. So kita buatlah DHT. Okey. Lepas tu baru kita masuk ke ruangan void setup. So untuk program di dalam Arduino, so dia pecah pada dua lah. So void setup dan juga void loop. Apa beza void setup dan void loop? Secara ringkasnya adalah void setup ni adalah dia one time only execution. Compare dengan void loop, dia will be continuously execute as long as they has the microcontroller will have power. So the execution will be continue bicyclically lah. Okay, itu secara ringkas. So kita tengok, okay, serial begin, yang ni kita tak perlu usik. So connect to wifi, so yang ni pun kita tak perlu usik. Okay, so sini pun kita tak perlu usik, jangan usik. Kita nak cepat, kita nak pastikan ni pun tak payah. Okay, cuma kat sini kita tambah satu line lagi, dht.setup, itu dalam kurungan D0. D0 ni lah mewakili kepada kita punya GPIO lah, kita punya signal. Ingat lagi tadi kita ambil GPIO 16, yang mana merupakan, kalau tengok situ dia tulis D0. So untuk apa library yang saya pakai, dia boleh baca dua-dua. Anda nak tulis D0 boleh, anda nak tulis kat sini 16 pun tak ada masalah. So dia masih boleh baca. So tak ada isu. So tulis tu betul, tulis DHT ESP dua kali, dua titik bertitik, DHT 11. Betul. Setiap kali kita buat program dalam satu line, pastikan ada letak tanda koma ni lah, tanda koma bertindih, yang mana ini menunjukkan bahawa kita dah, statement program tu dah berakhir di situ. Kalau tak tulis nanti jadi error. Betul. Kalau kata buat setup kita tutup balik kita punya ni lah, ini dipanggil close bracket. Okey, itu untuk bahagian setup. Kita dah review, kita dah buat tambah. So void loop, okey, kita buat void loop. So kita tengok, so kita tambah kat sini juga. Kalau kita, kalau anda semua tengok anda punya basic write punya program, dia memang tak ada line ni. So anda boleh tambah. So kalau kata anda malas nak apa ni, anda boleh ambil dekat example DHT sensor library ASP, ambil ASP 826 punya lah, yang mana sebenarnya sama je sebenarnya, tak ada beza sangat pun. So just ambil kat sini, copy, paste ke seberang sana lah. Okay, copy. Yang ni variable ni anda boleh tukar nama lah. Anda boleh bubuh apa panggil kelembapan ke, ni suhu ke, tak ada masalah. So sebab ini adalah kita declare kita punya variable. So tapi untuk declare variable mesti kena ada jenis variable. Kalau kata anda nak tahu lebih lanjut macam mana, apa yang dipanggil secara detail macam mana nak program Arduino ni, sekiranya anda ingin tahu, so anda ingin saya buat video yang lebih detail tentang macam mana kita nak mengenali apa jenis-jenis apa variable, betul, apa orang kata arithmetic operation yang boleh kita, apa sebenarnya yang kita boleh utilize di dalam Arduino DE ni. So untuk lebih detail, so kalau anda nak saya buat, so anda boleh komen di bawah, saya nak JTF buat
video Arduino IDE yang lebih detail. Okey. Sekiranya ramai yang minta, so insya-Allah saya akan buat. So tapi kalau kata anda rajin, anda ada effort lebih, so anda boleh cari je dekat YouTuber yang lain yang buat video program Arduino semana dia akan jelaskan lah, tapi kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Ada juga dalam Melayu tapi tak banyak, tapi adalah. Okey. Tapi kalau anda nak saya explain dan buat video berkaitan dengan tu, jangan lupa macam saya kata, komen dan juga like, dan pastikan video ini telah ditonton oleh ramai orang yang membuat, dan kita share knowledge dan share knowledge ni, dan juga supaya orang lain pun mungkin yang interested boleh tahu, dan juga boleh juga request. So bila ramai request, insya-Allah saya motivasi untuk saya menghasilkan video tersebut lebih tinggilah, dan anda yang mendapat manfaatnya adalah anda semula. Okey. Okey, kita tinggalkan. So yang penting ni, buat pasal ni kita just copy paste je lah. So cuma anda nak tukar pun cuma tukar dekat perkataan humidity dengan temperature ni. Yang lain tu anda tak perlu usik, sebab yang ni sebenarnya adalah jenis variable yang kita nak guna, dengan yang ni adalah kita punya syntax yang kita nak recall function dia. Sebenarnya ni adalah function syntax, yang mana DHT ni refer balik dengan kita punya nama sensor yang kita telah declare dalam kita punya program tadi. Okey. Lepas tu yang ni pun yang ni nak saya yang ni kita ubahlah. Kalau ada tengok dia tulis lain kan, sebab yang tu dia yang basic yang dia bagi contoh example adalah untuk dia tengok dia nak hantar data wifi value microcontroller tersebut. Tetapi apa sekarang saya nak buat, saya nak hantar data sensor. So kita ubah. So saya bagi nama apakah nama data saya tu, atau jadi saya bagi nama sebagai suhu, dan dia punya ni adalah variable adalah temperature, yang mana yang ni kita refer balik dengan yang ni lah. So pastikan yang ni nama variable dia pasti sama dengan yang ni. So itu boleh cek lah, pastikan ejaan sama. Lepas tu yang lain bawah ni pun kita tak perlu usik lah sebenarnya. So dah siap. So sekiranya dah selesai, so apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita tekan verify. So kita nak check dulu ada tak error. Kalau kata ada error, kita kena check balik lah kat mana sebenarnya yang ada problem. Okay. So kita tunggu sebentar. So proses ni memang akan makan masa yang lama lah. So dia bergantung pada kelajuan anda punya komputer lah. So sebenarnya kalau kata kita sementara kita menunggu apa proses ni selesai, so kalau anda nak tahu, sebenarnya Arduino IDE ni banyak yang kita boleh gunakan. Dan sekiranya anda ada basic C language ataupun anda sebelum ni pernah belajar pasal C language dan mungkin lebih daripada tu, atau C#, apa C++, sebenarnya apa yang anda belajar tu anda boleh guna dalam Arduino IDE, sebab dia boleh sebenarnya C language memang support lah oleh Arduino IDE. Cuma kalau kata cuma Arduino sekarang, untuk Arduino ni dia telah ringkaskan apa kaedah program tu. So dia bahasa C tu dipermudahkan untuk orang yang mungkin tak belajar pasal C language, ataupun mungkin agak sukar nak menguasai bahasa C atau C language tersebut. So dia simplify untuk kegunaan orang. So sebab tu kenapa kebanyakan hobis lebih suka pakai Arduino IDE lah, sebab dia dah mudah. Jadi dia tak perlulah tetapi kalau kata anda nak buat program kompleks, tidak ada masalah. Sebab dia menyokong C language, C++, C# pun boleh. Itu antara kelebihan Arduino IDE lah. Dan macam saya kata tadi, dia banyak sokong buat microcontroller lain, manufacturer lain pun dah kita boleh gunakan Arduino IDE ni untuk kita program. So jadi dia memang agak membantu banyaklah kepada manufacturer microcontroller selain daripada Arduino untuk orang lain untuk program
dia punya microcontroller. Dan kalau macam anda ingat pada bahagian pertama, saya dah beritahu setiap barang-barang kita gunakan ni memang sangat-sangat murah. So kalau nak tahu microcontroller ni pun ESP86, kalau ada cari dekat dalam Shopee, Lazada, lebih kurang dalam RM30 je, 30 ke 20, 20 ke RM30 macam tu. Okey, dah selesai. So kita bila selesai dia akan keluar lah. So yang saya lupa nak mention dekat anda semua adalah ni adalah bahagian di mana debugging area lah, di mana dia bagi tahu apa-apa status ataupun error yang ada dalam kita punya program kat sini. So sekarang ni dia dah bagi tahu okey. Kita punya done compiling lah, so maksudnya tak ada isu. So dan dia telah menggunakan 38% storage microcontroller kita lah untuk kita punya program. Okey. Itu kita punya program sudah siap. So apa yang sekarang kita nak buat adalah kita upload kita punya program. Kita nak upload kita punya program kepada kita punya ni lah, MCU kita. So pastikan anda punya microcontroller ni masih lagi bersambung kepada kita punya PC. Okey. Okey, sekarang ni okey, nampak di dalam proses upload anda akan perasan. So kita punya MCU akan ada lampu biru blinking lah. So maksudnya proses uploading ke program kita ke microcontroller sedang berlaku. So kita tengok dah siap belum. So 63%, 73%, 88%. Okey. So lagi okey, siap. So kita dah siap. Macam mana kita nak tengok okey tak okey? Kita buka ni lah. Kita buka serial monitor. So ujung icon tu adalah serial monitor. So kalau macam ni, kalau dia keluar macam ni, ini menunjukkan bahawa error yang pertama yang kita kena check adalah kita punya wifi password bersalah. Ini salahnya wifi password lah. So kita kena check balik lah. Mungkin saya tersilap bubuh wifi password. Ya, sebab saya pun tak ingat wifi password saya. So kita kena tengok balik. So tak apa. So yang ni kita boleh sambil kita tunggu. So kita check balik. So kita try check wifi. So di manakah tadi kita punya wifi? So kat sini. Okay, F. Okay. So kita try balik. So kita tunggu supaya proses dia selesai. Kita upload semula lah. So untuk microcontroller ni dia sebenarnya dia ada kita tak perlu risau lah untuk kita program banyak kali pun, sebab kita boleh override je. Cuma isu dia adalah kalau kata program tu dah duduk dalam microcontroller tu, nak buat keluar tu dia
uh, Kalau pakai Arduino IDE memang tak boleh dah. Mungkin kita terpaksa pakai software special lah. So kita try balik, tengok boleh tak boleh. Oh, so masih lagi ada isu. So kita tengok dulu, kita check balik. Aduh, so ini cabaran dia. So ni cara kita troubleshoot lah. So sekarang ni kita tahu masalah dia dekat password kita lah, password wifi. So kita try tengok balik. Okey, sekarang kita dah solve soal jawapan tu. So kita dah jumpa jawab apa dia punya solution. So wifi masalah, tak maafkan saya. So sekarang ni kita dah dapat lah sebenarnya. So so kalau anda tengok pada konsol kita, itu serial monitor kita. So program kita sebenarnya dah jalan, tetapi apa yang jadi masalah sekarang, kalau anda perasan, so nampak InfraDB write fail, connection refuse. So jadi sekarang ni apa yang jadi masalahnya, program kita dah di-execute oleh kita punya microcontroller, tetapi masalahnya sekarang adalah data ni tak dapat masuk ke dalam kita punya InfraDB Cloud. So punca dia, apakah punca dia? So jeng jeng jeng, sekiranya anda nak tahu apa solusi yang kita akan buat, yang tu anda ingin ketahui cara kita nak solve, so pastikan anda like dan subscribe. Anda like video ini dan juga subscribe pada channel saya, dan juga pastikan share video ini pada orang lain, dan insyaAllah saya akan continue pada bahagian 4, di mana saya akan tunjukkan apakah solusi yang telah saya lakukan dalam memastikan masalah ini dapat diselesaikan. Tetapi saya dah bagi hint dah, di mana kita terpaksa pakai microcontroller lain buat pasal ni, sebab hingga ketika ini saya masih lagi mencari solutionnya. Tetapi jika anda yang menonton ni ada anda pun juga boleh berkongsi dengan saya sekiranya anda tahu apakah punca yang sebenarnya berlaku, dan anda boleh suggest kepada saya lah, dan insyaAllah saya akan mention nama anda dalam video saya pada selepas inilah. So credit will be yours lah, not me. So saya lebih suka untuk kita berkongsi knowledge kita bersama, sebab knowledge ni makin kita kongsi, makin insyaAllah akan makin bertambah. So apapun, kita berjumpa lagi pada video akan datang. So video dia pun dah cukup panjang sebenarnya. So apapun, terima kasih kerana menonton video ini. Saya amat hargai anda punya panggil sokongan dan
sokongan anda terhadap channel ini. So sekiranya anda masih lagi belum subscribe, pastikan tolong saya untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa like, share dan komen untuk memberi sebarang idea ataupun kritikan yang membina. Dan kalau kata anda rasakan channel saya sangat bermanfaat, so anda boleh share dengan kawan-kawan anda di mana-mana media platform. Dan jika anda ingin mengenali saya dengan lebih mungkin anda nak PM saya secara lebih private, so anda boleh pergi ke Facebook saya, iaitu Jejaka Terpuji Firdaus, ataupun anda boleh pergi ke IG saya, iaitu Jejaka Terpuji Syurga. So apapun, terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum, selamat tinggal, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.